based on pengalaman saya, memang kena always kena standby. Sebab tu ramai buka kedai tu tak lama lepas tu tutup. 6 benda yang saya belajar sepanjang saya buka kedai fizikal. Okay guys, nama saya Azri Walter. Kepada korang yang baru first time tengok video ni, mungkin ada yang tak tahu saya ada pengalaman buka 30 cawangan kedai fizikal. So hari ni saya nak kongsikan kepada korang semua 6 benda yang saya belajar sepanjang saya buka kedai fizikal. Tapi ini based on pengalaman saya lah. Saya yakin setiap industri, setiap niche business tu dia tak sama. So ini pengalaman saya buka kedai fizikal, kedai gunting rambut. So apa yang saya belajar selama tempoh beberapa tahun ni? Okay, yang pertama sekali guys, saya pernah buka satu kedai di dalam sebuah universiti. Jadi sebab saya rasa mengikut sangkaan saya, kalau aku buka kedai dalam universiti, student mestilah ramai akan datang kat kedai aku, betul tak? Sebab ramai student. Jadi bila saya dah buka, baru saya belajar sebenarnya apa yang servis yang saya tawarkan tu, sebenarnya student ni dia willing. Kalau macam tu, macam saya kedai gunting rambut kan, so student ni kebanyakannya mungkin ada yang tak gunting rambut, ataupun gunting rambut dekat hostel, ataupun pergi cari kedai gunting rambut yang lain. Jadi apa yang saya belajar, nombor satu, lokasi guys. Okay, lokasi ni maksudnya bila kita nak buka kedai fizikal, kita mesti kena buat research dulu. Kena tengok kawasan tu kebanyakannya orang yang jenis macam mana, berapa pendapatan mereka, dan dengan servis ataupun produk yang kita tawarkan daripada kedai fizikal kita ni, adakah penduduk di kawasan sekitar tu rasa bahawa kedai kita ni akan menyelesaikan banyak masalah diorang. So saya ingat lagi satu peristiwa ketika saya buka satu kedai di kawasan yang padat penduduk, kawasan flat, kawasan rumah yang padat. So bila saya buka, sendu guys. Rupanya selepas 3 bulan baru saya tahu bahawa situ sebenarnya majoriti yang duduk adalah warga asing. Jadi warga asing ni korang tahulah, diorang ni memang kerja, duit memang hantar balik kampung je. Diorang memang minimum lah untuk spend, terutamanya untuk diorang. Jadi apa yang kita boleh belajar, pemilihan lokasi adalah sangat-sangat mustahak. Memang korang kena buat research, betul-betul research. Okay, seterusnya, point kedua, mindset. Sebenarnya bila kita buka kedai fizikal ni kan, secara jujurnya, bila kita nak buka satu kedai fizikal, kita sebenarnya paling sedap sekali kita ada setahun punya dana untuk kita cover kos operasi. Sebab kita kena tahu kedai fizikal ni, kita ada sewa, kita ada utilities, mungkin kita ada staff. Jadi if anything happen, kalau jualan tidak memberangsangkan, so adakah kita boleh cover terutamanya sewa kedai? So maksudnya kalau kita nak buka kedai, sebab tu kita always kena sabar dan kena make sure kita punya modal betul-betul cukup guys. Setahun punya memang kena always kena standby. Kalau tak, sebab tu ramai buka kedai, lepas tu tak lama lepas tu tutup. Sebab dia dah tak boleh nak, tak ada nak backup. Lepas tu nak buat marketing pun dah tak ada bajet. Lepas tu nak bayar gaji staff pun dah tak boleh. So inilah antara benda-benda yang korang kena take note dan make sure. Kalau tak cukup lagi duit, sabar guys, tak lari ke mana pun. Seterusnya, okay, lagi satu yang saya belajar. Saya pernah ada pengalaman kan, saya pergi survey lah satu kawasan shop lot ni, dan kesilapan saya ialah saya survey siang sahaja. Saya tak pergi survey malam. So apa berlaku guys? So bila kita pergi siang ni macam kawasan tu kira banyak trafik tau. Kawasan yang sibuk, kawasan yang sesak. Tapi bila saya dah buka kedai malam, rupanya kawasan tu mati guys. Bayangkanlah pukul 8 dah tak ada orang. So kita nak operation sampai pukul 10. Jadi kita akan rugi banyak masa. Sebab kedai fizikal ni kita bergantung kepada waktu operasi kan. Jadi always kalau kau nak buka kedai, kau kena tengok bukan saja waktu siang dan malam, kau kena tengok juga Sabtu dan Ahad. Kadang-kadang ada kawasan tu weekdays dia ni memang happening gila, tapi Sabtu Ahad sendu. Ada kawasan yang hari Sabtu dia siang okey, tiba-tiba hari Ahad siang dia sendu. So ini antara benda-benda yang korang kena take note, ataupun
memang kena buat research dulu sebelum membuka kedai fizikal. Okay, seterusnya ini pun salah satu juga, tapi saya tak tahulah, mungkin ada bisnes sesuai, ada bisnes tak sesuai, tentang kedai atas ni. Okay, kita belum, kalau kita tengok diri kita sendirilah, kita jarang guys pergi kedai yang tingkat atas. Selalunya memang kalau kedai atas ni dia sewa dia agak murah. Tapi bila murah ni, kenapa dia murah? Sebab di atas. So selalunya customer memang jarang lah nak panjat tangga ni atas. Jadi the best location selalunya always ground floor guys. Always tingkat bawah yang orang senang akses. Okay, kalau seboleh yang mungkin korang elakkanlah kedai atas. Okay, seterusnya tentang sewa kedai. Okay, sewa kedai ni kita kena faham tau. Apabila satu kawasan tu dia ada kena mengena dengan pasaran hartanah juga. Bila satu kawasan ni memang kawasan yang jitu dia punya trafik dia, selalunya sewa dia akan mahal. Kalau kawasan yang sendu, sewa dia akan murah. So itu memang dia punya risk dia guys. Itu memang konsep dia. Jadi kalau kau kena tahu, kalau kau rasa kau nak pergi trafik yang ramai orang, sewa dia memang mahal. Kalau kau nak pergi kawasan yang sendu, sewa dia memang murah. Jadi kita kena always tahu apakah risiko yang kita bakal lalui. So dengan sewa yang mahal, apakah yang mungkin kita akan dapat. Dan kita tak boleh depend semata-mata kepada trafik yang ada sekitar. Macam saya cakap tadi, kita always kena sentiasa buat kerja-kerja pemasaran, marketing secara berbayar ataupun secara percuma atau apa sahaja cara untuk bagi tahu seramai mungkin orang bahawa kedai kita wujud di lokasi sekian dan sekian. So itu saja antara benda-benda yang bagi saya macam simple untuk orang yang dah ada pengalaman, tetapi untuk korang yang mungkin baru first time, rasa macam teringin nak buka kedai, rasa nak memiliki kedai. So ini adalah antara benda-benda yang saya belajar sepanjang pengalaman saya pernah buka 30 cawangan kedai. Jadi ini yang benda-benda yang korang kena ambil maklum dan always kena check betul-betul. Sebab kalau korang dah buka kedai, kalau korang menyesal, kalau korang nak tutup. Oh, dan lagi satu, sebelum kita tamatkan video ni guys, satu lagi, renovation. Seboleh yang mungkin kan, untuk permulaan lah, kau buat renovation ni, kau cuba seminimum yang mungkin. Maksudnya bukanlah kita nak buat buruk, at least nampaklah elok kedai kita, tapi seminimum yang mungkin. Sebab kedai fizikal ni dia tak ada jaminan guys. Kau bayangkan kalau kau dah renovate beratus-ratus ribu, tiba-tiba lokasi tu sales tak okey. So apa akan jadi? Sebab bila kau keluar daripada shop lot tu, so barang-barang yang kau dah buat renovate apa semua, adalah yang boleh ambil, tapi benda-benda yang mungkin permanent, kau nak kena macam yang dah tebuk ataupun yang dah naikkan bata apa semua kan, akan jadi satu kerugian yang besar. Okay, so start dengan seminimum mungkin. Along the way tu, bila sales dah okey, mungkin sambutan dah memberangsangkan, baru kau slow-slow tambah baik dan cantikkan kedai dan sebagainya. So itu saja guys, semoga video yang singkat ni memberi manfaat kepada korang yang mungkin baru nak buka kedai. So all the best. Apapun dunia perniagaan ni memang penuh dengan ketidakpastian. Jiwa memang kena kental dan kena kreatif serta sentiasa kena bersedia. Saya Aziz Walter. Jumpa lagi di video yang akan datang. Kalau korang rasa video ni ada manfaat, jangan lupa kongsikan kepada seramai mungkin orang. Jangan lupa follow saya atau subscribe saya punya media sosial untuk maklumat ataupun ilmu yang lebih banyak di masa yang akan datang. Hanya sampai lunyai.